Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Kita masih lagi membahaskan surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat yang kelima. So, pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 6 dan ayat-ayat seterusnya insya-Allah ta'ala. So, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tengah menonton, silalah buka Al-Quran, tengok surah Al-Mumtahanah, bermula ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya contoh yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah Ta'ala dan balasan baik pada hari akhirat. Dan sesiapa yang berpaling daripada mencontohi mereka, maka padahnya akan menimpa dirinya sendiri, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang maha kaya dan lagi maha terpuji. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 6 ni masih bahagian daripada sambungan apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang pertama. Allah Ta'ala melarang orang-orang yang beriman daripada menjadikan musuh-musuh Allah dan musuh orang-orang beriman daripada kalangan orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir sebagai sahabat, kawan rapat, tempat berkongsi maklumat dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh-musuh kamu sebagai awliya bagi kamu, sebagai ikutan kamu, sebagai sahabat rapat, kawan rapat kamu, sebagai orang yang kamu berkongsi rahsia orang beriman kepada mereka. Allah Ta'ala melarang orang-orang beriman daripada melakukan itu, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. So, pada ayat 6 ni Allah Ta'ala menyatakan, Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu, wahai orang-orang yang beriman, fi Ibrahima, pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan pada orang-orang dan pada diri orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim, maksudnya pengikut-pengikut Nabi Ibrahim lah, qudwatun hamidatun, iaitulah contoh teladan yang baik. Sebenarnya pada ayat 6 ni Allah Ta'ala mengulang apa yang telah Allah Ta'ala nyatakan pada ayat 4. Pada ayat 4 Allah Ta'ala telah pun menyatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sesungguhnya bagi kamu adalah pada diri Ibrahim itu contoh yang baik, teladan yang baik, dan orang-orang yang mengikut bersama Nabi Ibrahim AS. Apa contoh terbaik yang ada pada diri Nabi Ibrahim AS tu? Allah Ta'ala telah pun menggambarkan sebelum ini bagaimana Nabi Ibrahim AS menyatakan bahawa dirinya
berlepas diri daripada kaumnya yang menyembah selain daripada Allah, yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Padahal dalam kalangan kaum Nabi Ibrahim tersebut terdapat keluarganya, antaranya adalah ayahnya yang masih langsung mempunyai hubungan darah dengan baginda Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu juga ahli keluarga yang lain. Tetapi oleh kerana berbeza akidah, berbeza keyakinan, Ibrahim dengan tegas menyatakan kepada mereka bahawa Ibrahim berlepas diri daripada mereka. So inilah yang sepatutnya dicontohi oleh orang-orang yang beriman. Jangan jadikan hubungan keluarga, kasih sayang dengan mereka sebagai alasan untuk berkongsi maklumat berkenaan orang-orang beriman kepada orang-orang musyrik ataupun kepada orang-orang kafir, sebagaimana yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Ya? Baik. Daripada ayat ni ada juga satu pengajaran penting yang kita kena ambil. Kata Allah pada ayat ni, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Ibrahim dan orang-orang yang besertanya, maksudnya pengikut-pengikutnya, adalah contoh teladan yang baik. Ayat Allah Ta'ala ni menunjukkan kepada kita ahammiyatu al-qudwah fi hayatil muslim. Betapa penting figur, contoh yang baik dalam kehidupan seorang muslim. Kita ni sebagai seorang muslim sangat memerlukan contoh teladan yang baik. Dalam membentuk generasi yang baik, bukan sekadar menyampaikan teori-teori sahaja kepada mereka, bukan sahaja menyampaikan perintah dan tegahan sahaja kepada mereka, tetapi ada perkara yang sangat penting, iaitulah hadirnya qudwah, contoh daripada kita atau daripada pendahulu-pendahulu mereka. Salah satu contoh terbaik yang Allah Ta'ala persembahkan kepada kita orang Islam ialah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan sudah tentu begitu juga pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu terdapat uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Kejayaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas daripada contoh terbaik yang ditunjukkan oleh baginda alaihi salatu wasallam kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu membentuk generasi terbaik daripada kalangan sahabat, bukanlah kerana Nabi seorang yang sangat piawai, seorang yang sangat hebat dalam berceramah. Tidak. Memang Nabi hebat dalam berceramah, tetapi ada yang lebih hebat lagi daripada itu, iaitulah contoh yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kehidupan seorang muslim sangat memerlukan kepada contoh teladan yang baik. Maka ada istilah mengatakan dakwah bil hal afsahu min dakwah bil lisan. Dakwah dengan memberi contoh langsung kepada orang lain itu jauh lebih berkesan berbanding kita berdakwah sekadar melalui lisan, sekadar menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, ya, tetapi tidak ditunjukkan dalam bentuk perbuatan, ya, sikap, akhlak dan lain sebagainya. Maka dakwah bil hal, berdakwah dengan memberi contoh langsung, itu lebih fasih, lebih berkesan berbanding dakwah bil lisan. So oleh kerana itu daripada ayat ni kita belajar selain kita mesti mencontohi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang sanggup berlepas diri atau melepaskan dirinya daripada
kaumnya yang mensyirikkan Allah, yang tidak beriman kepada Allah, walaupun mereka masih mempunyai hubungan yang sangat rapat. Di sisi lain, ayat ini juga memberi pengajaran kepada kita betapa penting kita mencari contoh ikutan yang baik atau juga menjadi contoh terbaik kepada generasi selepas kita. Kerana dalam kehidupan seorang Muslim, contoh itu adalah sangat penting. Kita manusia ni adalah makhluk pencontoh. Ya, perilaku kita, sikap kita, kebiasaan kita sentiasa mencontohi siapa yang kita lihat, siapa yang ada di sekitar kita. Itulah yang membentuk diri kita sebagai manusia. So, oleh kerana itu, hadirnya contoh-contoh yang baik adalah sangat diperlukan oleh seorang Islam ataupun seorang Muslim. Baik, Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang menjadi pengikut Ibrahim alaihissalam ni terdapat contoh terbaik, teladan terbaik untuk diikuti, untuk dicontohi. Namun begitu kata Allah Ta'ala, uswatun hasanah, contoh teladan terbaik yang ada pada diri Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya ni hanya kepada mereka yang mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala dan hari akhirat, balasannya baik di hari akhirat. Hanya kepada mereka saja. So, ayat ni menunjukkan bahawa mencontohi Ibrahim alaihissalam tu tidaklah mudah, kecuali kepada mereka yang mengharapkan keridhaan Allah dan hari akhirat. Kalau orang-orang yang tidak mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala dan tidak mengharapkan ganjaran terbaik di negeri akhirat nanti, maka dia akan merasa sangat sukar untuk mencontohi Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. Dan daripada ayat ni kita belajar bahawa al-imanul amiq, iman yang mendalam, bil yaumil akhir, dengan hari akhirat, huwa sirrul istijabah li ahkamil Quran. Itulah rahsia seseorang memperkenankan hukum hakam, nasihat-nasihat daripada Quran. Ya. Tidak mudah seseorang untuk mengikuti apa yang Allah Ta'ala sebut. Tidak mudah seseorang untuk mencontohi contoh-contoh yang telah pun Allah Ta'ala sebut di dalam Quran. Melainkan di dalam diri dia ada keimanan yang kukuh terhadap Allah dan hari akhirat. Dalam diri dia ada harapan yang besar untuk mendapatkan redha Allah dan ganjaran di negeri akhirat. Maka kalau kita merasa bahawa mungkin kita rasa begitu susah nak mengamalkan Quran ini, kita rasa berat dalam menerima nasihat-nasihat Al-Quran, maka salah satu perkara yang kita kena baiki pada diri kita ialah keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Seandainya keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat itu mendalam, betul-betul kita beriman, maka insya-Allah untuk mengikuti apa yang disebut oleh Quran tu akan menjadi mudah. Tetapi kalau tak ada iman kepada Allah, tidak mengharapkan keridhaan Allah, keyakinan hari akhirat pun sangat sedikit atau bahkan tak ada, maka mengikuti nasihat-nasihat Al-Quran tu menjadi satu perkara yang sangat sukar, menjadi satu perkara yang sangat berat. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Dan sesiapa yang berpaling daripada apa? وَمَنْ يُعْرِدْ عَمَّنْ نَدَبَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنَ التَّأَسِّ بِأَنْبِيَائِهِ. Siapa-siapa yang berpaling daripada mencontohi
Nabi-Nabi Allah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang berlepas diri daripada kaumnya yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpaling daripada situ, dia tidak mahu mengikut apa yang telah Allah Taala sebut, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Maka sesungguhnya Allah Taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maksudnya apa? Sesiapa yang berpaling daripada mencontohi apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan untuk dicontohi, iaitulah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, siapa yang berpaling daripada itu, dia tidak mahu mengikutinya, maka itu tidak akan memudaratkan Allah Ta'ala sedikit pun. Tidak akan membuat Allah Ta'ala hina walau sedikit pun. Maka ketika mana kita beribadat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak mendapatkan apa-apa keuntungan. Begitu juga ketika mana kita tidak mahu menuruti apa yang Allah Ta'ala perintahkan, itu tidak akan membuat Allah Ta'ala hina walau sedikit pun. Kenapa? Fa innallaha huwal ghani. Kerana Allah itu dialah Rabb yang maha ghani, yang maha cukup, yang maha kaya, sehingga kan la yahtaju ila ibadihi, sehingga kan Allah Ta'ala tidak berhajat sedikit pun kepada hamba-hambanya. Apa sahaja pun daripada hamba ni tak diperlukan. Allah Ta'ala tak berhajat dengan itu. Allah Ta'ala tidak berhajat dengan akhlak kita. Allah Ta'ala tidak berhajat dengan sujud kita. Allah Ta'ala tidak berhajat dengan akidah kita. Allah Ta'ala tidak berhajat dengan apa pun daripada makhluk ni. Kenapa? Kerana Allah itu huwal ghani. Dialah Rabb yang maha kaya, bukan sahaja kaya daripada sisi harta, tetapi kaya dalam segala-galanya, sehingga kan Allah tidak pernah memerlukan ataupun berhajat kepada makhluk, kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Selain daripada itu, Al-Hamid, Allah Ta'ala itu juga ialah Rabb yang maha hamid, yang maha terpuji, sehingga kan Allah Ta'ala tak pernah hina, Allah Ta'ala tak pernah rendah. Bahkan ketika mana orang tidak mengabdi, tidak bersujud kepada Allah Ta'ala sekalipun, ya. Ada yang menarik pada hujung ayat ni, ketika mana Allah Ta'ala menyebutkan huwal ghaniyul hamid, dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Pada ayat ni Allah Ta'ala sandingkan dua sifat Allah, iaitu Al-Ghani dengan Al-Hamid, yang bermakna maha kaya dan maha terpuji. Kenapa dua sifat ni Allah Ta'ala sandingkan? Apakah rahsia dia? Ada ulama kita menjelaskan qarana bainal ghani wal hamd. Pada ayat ni Allah Ta'ala sandingkan antara Allah yang maha kaya dan maha terpuji, li'anna kulla ghaniyin la yuhmadu illa idza a'ta. Kerana setiap orang kaya, dia tidak pernah dipuji melainkan kalau dia memberi. Ya, seseorang yang kaya, dia tidak akan dipuji melainkan dia memberi. Ammallah, adapun Allah Ta'ala, fayuhmadu hatta 'alal man'i. Allah Ta'ala dipuji walaupun Allah Ta'ala tidak memberi. Jadi kesempurnaan kekayaan Allah Ta'ala tu disertai dengan setiap sikap pujian terhadap Allah yang tak pernah putus. Semua apa yang Allah Ta'ala perbuat itu maha terpuji. Maka Hamid dekat sini maha terpuji fi dhatihi, pada zat Allah, wa sifatihi, pada sifat Allah Ta'ala. Al-Mahmud ala kulli hal, Allah Ta'ala terpuji dalam setiap keadaan. Ya, berbeza dengan orang kaya. Kalau ada orang kaya, dia hanya akan dipuji, disanjung apabila dia memberi sesuatu kepada orang lain. Tetapi Allah Ta'ala tidak demikian. Allah Ta'ala maha terpuji dalam setiap keadaan, ya, pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya, ya, dalam segala sesuatu yang berhubung kait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Semoga Allah akan mengadakan perasaan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi dari kerabat kamu itu, dengan menjadikan mereka insaf dan memeluk Islam. Dan ingatlah, Allah Ta'ala Maha Kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ayat sebelum ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegah orang-orang yang beriman supaya jangan menjadikan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh orang beriman daripada kalangan kaum musyrikin ataupun orang-orang kafir sebagai awliya, sebagai kekasih, kawan rapat yang berkongsi maklumat dengan mereka dan lain sebagainya. Pada ayat 7 ni Allah Ta'ala menyatakan asallahu ayyaja'ala bainakum wa bainal ladina 'adaitum minhum mawaddah. Allah mengatakan semoga Allah Ta'ala menjadikan antara kamu orang-orang beriman dan antara orang-orang yang kamu musuhi itu ada kasih sayang, ada rasa cinta dengan mereka. Daripada ayat ni kita belajar bahawa min ni'amil qalbil mu'min, antara kenikmatan yang Allah beri kepada hati orang yang beriman, nisyanul adawah wa ihlalul mawaddah, melupakan permusuhan dan menzahirkan rasa cinta dan kasih sayang. Dan daripada ayat ni juga kita belajar hatta ma'al a'da hunaka amalun fil hub, hatta dengan musuh sekalipun di sana ada harapan cinta. Jadi Islam ni bukan agama pendendam. Islam ni bukan agama yang suka membenci. Walaupun Islam adalah agama yang mempunyai prinsip keyakinan akidah yang sangat jelas, tetapi Islam bukan agama pembenci. Sehingga kan ketika mana sebelum ni Allah Ta'ala menegah orang-orang yang beriman supaya jangan menjadikan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang masih ada hubungan keluarga dengan orang beriman ni sebagai awliya, sebagai ikutan, kawan rapat, berkongsi maklumat dengan mereka. Pada ayat ni Allah Ta'ala menyatakan mudah-mudahan, asa itu litaraji, harapan, moga-moga Allah Ta'ala menjadikan antara kamu, wahai orang-orang beriman, dan orang-orang yang kamu musuhi, yang mana di situ ada kaum kerabat kamu, mawaddah, ada kasih sayang, ada kasih sayang. Jadi hatta ma'al a'da, hatta dengan musuh sekalipun, hunaka amalun fil hub, di sana ada harapan, ada cinta, ada harapan tentang cinta. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya tidak ingin untuk menumbuhkan rasa permusuhan dengan mereka, malah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berharap supaya mereka menjadi bersahabat, berkawan rapat. Dengan cara apa? Dengan cara sababuha ruju'uhum ilal iman, dengan cara mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, rujuk kepada Islam, kembali kepada Islam. Kalau mereka sudah menjadi Muslim, maka tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, yang ada adalah cinta dan kasih sayang. Daripada ayat ni kita belajar bahawa jangan berlebihan ketika mana membenci seseorang. Jangan berlebihan ketika mana membenci sesuatu kaum.
Kadang-kadang yang hari ini kita benci, kita tak suka, esok lusa dia menjadi sahabat kita, menjadi kawan kita. Nabi SAW juga pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi mengatakan, ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Kata Allah Ta'ala, cintailah kekasihmu sekadar saja. Maksudnya, walaupun mencintai orang yang kita sayang, yang kita cinta, jangan terlampau berlebih-lebihan. Kenapa? Kerana boleh jadi suatu hari dia menjadi musuh kepada engkau. Tidak menutup kemungkinan orang yang kita sayang hari ini, orang yang kita cinta hari ini, suatu hari dia kemudian menjadi musuh bagi kita. So, jangan terlampau berlebih-lebihan dalam mencintai. Begitu juga, wabghid baghidaka hawnan ma, marahlah, bencilah kepada orang yang kau benci sekadar saja, jangan melampau. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yawman ma, kerana boleh jadi suatu hari dia akan menjadi sahabatmu, menjadi kawanmu, ya, menjadi orang yang engkau sayang. Jadi benci boleh berubah menjadi cinta, cinta boleh berubah menjadi benci. Jadi bersikaplah dengan manusia dengan sikap yang pertengahan, tidak melampau. Kalau mencintai jangan melampau sangat, kalau membenci juga jangan melampau sangat. Ya, kenapa? Kerana kehidupan ini sentiasa berubah, sentiasa berjalan. Apa yang kita benci hari ini, esok boleh jadi kita suka dan kita cinta. Dan apa yang kita suka dan cinta hari ini, esok boleh berubah menjadi benci. Dan contoh dia begitu banyak dalam kehidupan kita. Orang yang dahulu disayang, sayang, cinta sangat, sekarang ni berubah menjadi manusia yang paling dibenci. Begitu juga dengan sebaliknya, dulu ni sangat dibenci, tetapi sekarang dia kemudian berubah menjadi cinta. Begitulah kehidupan yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala menyatakan pada ayat ni, moga-moga Allah Taala menjadikan antara kamu, hai orang-orang beriman, dengan musuh-musuh kamu daripada kalangan orang-orang kafir itu mawaddah, ada cinta, ada kasih sayang. Wallahu qadir, dan Allah Ta'ala maha kuasa untuk melakukan itu. Kenapa? Oleh kerana Allah Ta'ala yang menguasai hati manusia. Fi tasrifillahi al-qalb min al-adawah ila al-mawaddah. Allah Ta'ala yang dapat memalingkan hati manusia daripada benci kepada sayang. Wa min al-kufri ila al-iman, daripada kekafiran kepada iman. Isyaratan, ini menjadi satu isyarat, ila anna qulubal ibad, bahawa hati hamba-hamba ni, hati manusia ni, baina isbi'aihi min asabi'ihi subhanah, ada di antara dua jari jemari Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala yang berkuasa terhadap hati kita. Allah Ta'ala yang berkuasa terhadap hati manusia. Boleh saja, boleh jadi orang yang kau benci hari ini, esok jadi kau suka. Atau begitu juga dengan sebaliknya. Kenapa? Kerana yang berkuasa terhadap hati kita ni adalah Allah Ta'ala, bukan kita. Allah Ta'ala yang berkuasa, bukan kita. Dan Allah Ta'ala maha kuasa dengan itu semua. Sehingga kan yang sebelumnya dia kafir, kemudian Allah Ta'ala bagi dia hidayah, kemudian dia jadi Muslim. Dahulu dibenci, sekarang ni menjadi disayang. Allah Ta'ala kuasa dengan itu. Ya. Maka kemudian apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ni benar-benar berlaku. Ya. Antaranya adalah apa yang berlaku ketika mana Fathu Makkah. Yang dahulu mereka adalah orang-orang yang membenci Islam, kemudian mereka masuk Islam, akhirnya kemudian bersahabat, berkawan rapat dengan orang-orang yang beriman kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ada kisah bagaimana Rasulullah SAW mengahwini anak perempuan kepada Abu Sufyan, ya, Sakhar bin Harb. Maka itu menjadi hubungan mawaddah antara Abu Sufyan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menyatukan hati manusia, ya. Wallahu qadir. Allah itu Maha kuasa, ya. Balighul qudrah ala taqlibil qulub, sangat berkuasa dalam membalik-balikkan hati manusia. Maka fala tai'as min imani ahad, jangan pernah engkau berputus asa daripada berimannya seseorang, ya. Wala taqta' amal fi istijabatihi, dan jangan kau putus harapan daripada dia menerima Islam ini. Falau aradallahu hidayatah, kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk memberi hidayah kepada dia, la aqbala min ba'id, pasti dia akan terima walaupun daripada yang jauh. Wa fi tarfati ain, dia pasti akan terima. Maka jangan putus asa daripada seseorang mendapat hidayah Allah. Jangan putus asa, oh dia ni dah tak boleh, dah putus harapan saya dengan dia dah, dia tak akan terima Islam dah. Jangan. Kerana Allah Maha kuasa untuk mengubah hati manusia daripada tidak menerima menjadi menerima, daripada benci kepada sayang, dan seterusnya. Akhirnya kamu nanti akan berkasih sayang sebagai seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala ialah Rabb yang Maha Ghafur, Rabb yang Maha Pengampun kepada hamba-hambanya, rahimun bihim, dan Allah Ta'ala Maha mengasihani, ya. Baik. Okey, saya ingat kuliah kita hari ini kita tangguhkan sampai ayat 7 sahaja, ya. Sebab ayat 8 dan ayat 9 itu adalah satu perbahasan yang tak boleh kita pisahkan. Saya bimbang masa kita tidak cukup untuk membahaskan kedua-dua ayat tersebut. So insya-Allah kita akan sambung ayat 8 dan ayat yang ke-9, itu juga ayat-ayat seterusnya pada kuliah yang akan datang. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada hari ini bermanfaat bagi kita, dapat menambah pengetahuan kita, dan yang paling penting, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita taufik untuk mengamalkan apa yang telah kita kaji pada hari ini, ayat 6 dan juga ayat yang ke-7 daripada suratu Al-Mumtahanah ni. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.